Okey, ambil perhatian. Sekarang kita masuk ke di semester 3, Sejarah tingkatan 6, Sejarah Malaysia. Okey, tema yang keempat, pengisian kemerdekaan. Dalam tema ni, apa yang kita akan pelajari? 4.2, pembinaan negara bangsa. Ini pembinaan negara bangsa. Dalam tema ni kita akan lihat pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Okey. Bagi topik ni, apa yang akan berlaku, cikgu mungkin akan ikut dasar-dasar yang disenaraikan di bawah. Tanpa ini mungkin di 4.21, mungkin di 4.22. Nanti bila kamu buat nota, kamu pisahkan. Boleh faham? Okey. Jadi dalam topik pembangunan sosial, kita ada bahasa kebangsaan, dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan dan rukun negara. Okey, bagi pembangunan ekonomi pula, kita ada 3. Dasar pembangunan luar bandar, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional atau DPN, di mana kita akan lihat dasar perindustrian dan dasar pertanian negara. Okey. Yang inilah yang kita akan lihat sepanjang topik 4.2 sebelum kita masuk menilai sumbangan tokoh, iaitu sumbangan Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein On dan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Okey, jadi kita lihat satu demi satu dan topik ini agak panjang, dan kalau kamu boleh hafal dengan jelas, memahami dasar-dasar yang wujud, akan memudahkan kamu dalam peperiksaan nanti. Okey, yang ini adalah slide. Okey, slide ini disediakan oleh Ketua Unit Kaunseling dan Kerjaya Bahagian Al-Ehwal dan Pembangunan Pelajar daripada Universiti Sains Malaysia, USM. Okey, walaupun ada benda yang lari daripada sukatan kamu, ada juga benda-benda yang kita boleh ambil dan juga downloadnya daripada internet. Dasar-dasar negara. Kenapa perlunya? Okey, untuk mencipta masyarakat yang gemilang. Maksudnya, dasar-dasar yang diperjuangkan ini ataupun diusahakan atau dibuat ini adalah berfungsi ataupun mempunyai tujuan untuk mencapai wawasan negara. Kenapa kita perlu mencapai wawasan ataupun apa fungsi atau pentingnya wawasan? Iaitu semua wawasan adalah untuk mewujudkan atau menjadikan masyarakat Malaysia lebih gemilang, lebih makmur dan lebih selesa taraf hidup mereka. Boleh faham? Okey, jadi kita nak lihat konsep negara. Bila sebut dasar negara, sebab kamu akan belajar dalam bentuk, kamu akan belajar dan menjawab dalam esei, betul? Okey, bila menjawab dalam esei, kamu kena ada pengetahuan yang lebih mendalam, sebab kaedah pemeriksaan kamu pun adalah berdasarkan kaedah rubrik. Jadi, jangan kata yang ni tak perlu untuk sukatan, yang ni tak perlu dan sebagainya. Sebelum kita belajar dasar sesebuah negara, kamu kena tahu konsep negara dan apa yang dimaksudkan dengan dasar. Okey, bila sebut konsep negara senang, kamu telah pelajari dalam tingkatan 5, mesti ada tanah, mesti ada rakyat. Kalau tanah yang kosong tak boleh jadi negara kalau tak ada penghuni. Boleh faham? Mesti ada sempadan yang jelas dan juga mempunyai pemerintah ataupun sistem pentadbiran. Ini kalau tak ada ciri-ciri ini, sesuatu kawasan atau tempat itu tidak boleh dijadikan sebagai sebuah negara. Boleh faham? Seterusnya, definisi dasar negara. Apa yang dimaksudkan dengan dasar negara? Satu dasar ini ialah satu garis panduan pentadbiran.
Dasar tu apa dia? Garis panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang. Maksudnya, tanpa ada sebarang dasar, hala tuju pentadbiran, hala tuju sesebuah negara akan tidak menentu. Okay. Macam kamu datang sekolah, kamu kena belajar sampai 5 tahun kat sekolah. Kenapa kamu kena datang? Tak tahu. Tak ada exam, tak ada apa, semuanya tak ada. Semuanya kabur. Betul? Kamu akan fikir 5 tahun saya sia-siakan kat sekolah. Betul? Betul? Dia mesti ada halah tuju. Jadi kamu datang, bila kerajaan buat sesuatu dasar, semua garis panduan ataupun peraturan-peraturan yang diwujudkan akan bertujuan untuk mencapai matlamat atau dasar tersebut demi kepentingan negara. Tujuan dasar. Kenapa kita perlu mencapai dasar ataupun tujuan kenapa dasar diwujudkan ialah untuk keselamatan negara, perpaduan dan kestabilan seperti dasar sosial, kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat. Okey, bila kita buat dasar bukannya nak saja-saja buat. Semuanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Boleh faham? Okey, itu adalah tujuan dasar. Public atau definisi dasar awam. Dasar awam ialah public policy, whatever government choose to do or not to do. Iaitu dasar awam bila sebut mesti dibuat oleh kerajaan. Bukannya kamu buat. Bukannya kaki tangan kerajaan buat. Kaki tangan kerajaan hanya sebagai pelaksana dasar tersebut. Boleh faham? Iaitu sama ada kerajaan nak buat atau tak nak buat. Itu saja. Yang tak nak buat pun dasar. Boleh faham? Macam kamu nak berkawan dengan dia atau tak nak berkawan. Kalau tak nak berkawan dengan dia pun dasar juga. Boleh faham? Katakan dasar kamu berbaik-baik dengan semua tetapi anti penagih. Contohnya. Okey. Jadi kamu nak berbaik-baik dengan semua, kamu akan berkawan dengan semua, betul? Waktu yang sama dalam dasar itu ada anti penagih. Jadi kamu takkan berkawan dengan dia. Not to do. Boleh faham? Itu pun dasar. Nak belajar atau tak nak belajar. Nak datang sekolah dan belajar atau duduk rumah dan belajar. Itu dasar kamu. Okey. Usaha kerajaan menghadapi atau mengatasi masalah yang membebankan semua atau sebahagian masyarakat untuk kebajikan umum. Jadi dasar juga dibuat untuk mengatasi masalah yang membebankan semua atau sebahagian masyarakat untuk kebajikan umum. Contohnya dasar ekonomi baru, DEB. Okey, selepas merdeka, keseimbangan ekonomi dan keseimbangan kaum adalah tak balance. Jadi kerajaan buat dasar ekonomi baru untuk memajukan kaum Bumiputera dan juga untuk menempatkan semula masyarakat. Okey? Sebab ketika kita merdeka, dia sudah ada satu mindset yang duduk di bandar orang Cina, yang duduk di estate orang India, yang duduk di kampung orang Melayu. Okey. Jadi komposisi demografi kita tak betul. Jadi kerajaan buat. Okey. Sebab tu kalau kamu tengok, kalau ada kawasan perumahan di satu baris tu, semua tak boleh orang Cina beli. Boleh faham? Dia kena peruntukan lot-lot Bumiputera agar penempatan masyarakat dilakukan. Boleh faham?
Seterusnya, sesuatu dasar kerajaan adalah pengisytiharan hasrat dan nilai values kerajaan terhadap sesuatu fenomena, perkara, isu, keadaan atau masalah di dalam masyarakat. Dasar juga definisinya ialah pengisytiharan hasrat. Hasrat kamu nak melihat Malaysia menjadi negara maju. Boleh faham? Nilai macam dasar kebudayaan kebangsaan. Kerajaan terhadap sesuatu fenomena, perkara, isu, keadaan atau masalah di dalam masyarakat. Kita buat dasar, biasanya dasar itu akan memandu untuk tujuan menyelesaikan masalah. Kalau semuanya okey, perlu tak kita buat dasar? Macam dasar kerajaan mewujudkan pelajar dalam bidang sains. Jadi sekolah-sekolah digalakkan mempunyai komposisi 60-40. 60% pelajar dalam bidang sains, aliran sains, 40% dalam bidang atau aliran kemanusiaan. Sebab kemajuan negara memerlukan lebih banyak kepakaran. Itu adalah keadaan. Dr. Abdullah Abdul Rahman, masalah dan isu dalam penggubalan dalam dasar pelaksanaan dasar awam, yang ini dipetik daripada buku tersebutlah. Boleh faham para pelajar? Boleh, bagus. Isu-isu yang melibatkan aspek dasar yang utama dan memerlukan penggubalan dasar yang khusus. Isu ekonomi, maksudnya apakah perkara-perkara yang mendesak ataupun menyebabkan pengisytiharan sesuatu dasar yang baru. Biasanya isu ekonomi. Okey. Isu politik dan pentadbiran. Pelajar boleh bacakan sebab dalam sukatan kamu tidak perlu sedetail yang ni. Okey. Isu yang melibatkan isu antarabangsa. Yang ni semua kamu akan lihat dalam apa? Dasar luar. Dasar utama kerajaan. Wawasan 2020. Okey, wawasan 2020 merupakan satu dasar. Seterusnya, rancangan jangka panjang seperti rancangan Malaysia yang ke-6 dan sebagainya. Okey. Dasar perindustrian negara ada dalam sukatan kamu tak? Ada kan? Dasar wawasan 2020 pun ada dalam sukatan kamu. Okey. Dasar penswastaan, dasar pertanian negara pun ada dalam sukatan kamu, betul? Dan dasar pembangunan nasional DPN. Okey. Seterusnya, dasar-dasar utama kerajaan. Dasar atau soal etika kerja. Kita lihat dasar pendidikan kebangsaan yang ada dalam sukatan kamu. Dasar kebudayaan kebangsaan juga ada dalam sukatan kamu, betul? Dasar atau program pembaruan dan peningkatan produktiviti. Okey, pandang ke timur, bersih, cekap dan amanah, kepimpinan melalui teladan dan sebagainya. Dasar penerapan nilai-nilai murni dalam pentadbiran. Dasar wanita negara, kamulah. Dasar sosial negara.
dasar luar negeri, kawasan aman, bebas dan berkecuali Zofan yang kita telah lihat dalam hubungan luar tadi. Antartika pun kita dah lihat betul. Kita bersuara supaya zon Antartika, benua Antartika dijadikan zon bebas milik bersama semua negara. Dasar ekonomi baru ataupun kita kenali sebagai DEB. Ada dalam sukatan? Ada. Okey, dasar ekonomi baru ni DEB, dikenali sebagai DEB. Okey. Jangan kamu sebut DBP. DBP merujuk kepada apa semua? Daulat apa? DBP apa dia? Dasar B itu bukan perindustrian. Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Kalau kamu masih ingat, itu merupakan peristiwa berdarah sangat penting dalam sejarah tanah Melayu ataupun sejarah Malaysia. Okey. Yang merupakan rancangan pembangunan ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun, iaitu target DEB ialah selama 20 tahun. Okey. Sebabnya salah satu perkara yang menyebabkan ketegangan peristiwa berdarah peristiwa Mei 1969 ini adalah rusuhan kaum. Okey, disebabkan oleh tak wujud kerjasama, satu, tak puas hati dalam bidang ekonomi sebab orang Cina mendominasi ekonomi dan sebagainya. Semua ini menyebabkan berlakunya yang inilah. Okey, jadi objektif utama DEB ialah membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Apa objektif utama DEB? Membasmi kemiskinan. Itu je punca. Sebenarnya punca kepada masalah tersebut ialah kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat diperlukan. Okey. Jadi selepas tahun daripada tahun bermula tahun 79 hingga tahun 1990, DEB dilancarkan. Okey, ketika ini kita ada migran Majlis Gerakan Negara. Okey. Tunku Abdul Rahman akan menyerahkan kuasa kepada Majlis Gerakan Negara. Walaupun ketika itu Perdana Menteri, migran akan diketuai oleh Tun Abdul Razak. Yang kemudiannya Tunku Abdul Rahman akan melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri yang pertama dan menyerahkan kuasa kepada Tun Abdul Razak. Okey, apabila Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri, okey, beliau akan membawa masuk Tun Dr. Mahathir Mohamad semula ke dalam kerajaan kabinet. Sebab waktu tu Tun Mahathir Mohamad dipecat daripada UMNO disebabkan buku kontroversinya yang disebut apa? Malay Dilemma. Kalau kamu bacakan buku tersebut, masalah yang sama ialah tak puas hati dalam soal ekonomi. Okey. Jadi selepas tu kerajaan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memajukan equity Bumiputera dan menyusun semula masyarakat bukan berdasarkan kepada komposisi kaum. Identiti kaum mengikut pekerjaan dan tempat tinggal mula terakhir sedikit demi sedikit. Tempoh masa yang diambil ialah 20 tahun. Strategik pelaksanaan DEB ini dikatakan serapang dua mata. Sebabnya yang pertama, membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan. Itu saja cara untuk kamu nak membasmi
kemiskinan. Kena tambah pendapatan. Kalau nak pendapatan, perlu banyak peluang pekerjaan. Mengadakan perkhidmatan sosial percuma atau dibantu tanpa mengira kaum. Menyusun semula masyarakat untuk akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Maksudnya kalau berniaga Cina, kalau kerja kat Lombong Cina, kalau estate India, menoreh getah India. Betul? Lepas tu kalau petani-petani orang Melayu. Yang ni identiti ini mula dihapuskan. Itu adalah fungsi ataupun matlamat yang hendak dikecapi dalam DEB. Pencapaian matlamat DEB haruslah dalam konteks perkembangan ekonomi negara yang berterusan. Jadi DEB dasar, kalau kamu lihat pun dia ada ekonomi, dasar ekonomi baru ni memang memberi fokus kepada ekonomi. Jadi dasar-dasar lain yang wujud dalam tempoh 20 tahun adalah untuk mencapai matlamat DEB. Contohnya dasar perindustrian negara. Okey. Mulai tahun 1970 Malaysia dah buat keputusan kalau kita terus bergantung kepada hasil pertanian, komoditi ataupun hasil lombong, kita akan menerima masalah. Kita perlu mempelbagaikan punca ekonomi. Waktu itulah kita mula masuk ke dalam dasar perindustrian, di mana waktu itu ramai anak-anak muda mendapat harapan baru untuk masuk ke sektor-sektor kilang, masuk ke di situ dan mulalah berlaku perkembangan di situ. Boleh faham? Okey. Kalau tidak, kamu tak tahu apa yang kamu boleh buat, duduk di kampung saja. Gaji ikut usaha kamu. Sekarang gaji tetap dan sebagainya, ada EPF, pension dan sebagainya. Semua ni mula berlaku. Mulai tahun 1980-an. Lebih nampak dengan lebih ketara. Okey, tempoh masa 1979 hingga 1990 ni tolong rujuk balik, cikgu rasa ada sedikit masalah. Okey. 1970 hingga 1990. Sebab 1969 berlaku rusuhan, bukan 1979. Boleh faham? Okey, seterusnya. Program penyusunan semula masyarakat dalam DEB. Okey. Usaha meningkatkan pengeluaran pendapatan dan mutu kehidupan golongan miskin, di mana 64.8% adalah orang Melayu, 26.2% adalah orang Cina dan 38.2% adalah orang India, iaitu golongan miskin. Dan lebih malang, 86% penduduk Malaysia ketika ini berada di luar bandar. Hanya 14% saja yang duduk di bandar, dan yang tu pun majoritinya adalah kaum Cina. Usaha menseimbangkan struktur guna tenaga supaya menjelang tahun 1990 ianya mencerminkan susunan penduduk mengikut etnik. Okey, hari ni kamu boleh bagi tahu tak yang ni tengok kaum boleh bagi tahu pekerjaan tak? Hari ni boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau tahun 80-an, kalau tahun baru Cina, cikgu masih ingat, KL kosong. Sebab semua dah balik kampung. Hari ni okey lagi. Okey. Dulu kalau tahun baru Cina habis semua kedai tutup seminggu. Kamu nak beli barang semua kena stok dulu. Hari ni tak perlu sebab ada peniaga daripada kaum-kaum lain. Okey. Tesco pun ada. Buka setiap hari, tak ada cuti. Okey. Kat Lenggong belum ada Tesco kan?
Dia tak boleh. Kalau buat Tesco, dia tapak warisan dunia tu akan terjejas sikit sebab. Okay. Usaha menseimbangkan struktur guna tenaga supaya menjelang tahun 1990 ianya mencerminkan susunan penduduk mengikut etnik. Usaha menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia khususnya Bumi Putra dalam syarikat berhad. Okey. Yep. Okey, no problem. Okey. Usaha menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia. Okey. Khususnya Bumi Putra dalam syarikat berhad. Sebab waktu ketika peristiwa 13 Mei tersebut, kaum Bumi Putra hanya memegang equity. Equity ini ialah kekayaan negara. Okey. Hanya 2.4%. 2.4% kekayaan negara dipegang oleh kaum Bumi Putra. Maksudnya yang lain semuanya berada di tangan kaum bukan Bumi Putra, iaitu orang asing. Sebab mereka yang menjajah 63% orang asing pegang dan 34% dipegang oleh orang Cina. Okey, boleh faham? Dapat? Okey. Jadi dalam keadaan ini dah tentu wujud perasaan tidak puas hati yang berakhir dengan rusuhan kaum tahun 1969. Jadi dasar ekonomi baru ni adalah satu usaha untuk menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia. Sebab tu kalau ada syarikat-syarikat hari ini dibuka atau orang pelabur asing nak buka kilang kat Malaysia, dia tak boleh pegang 100% saham dia. Okey, 49% maksimum dia boleh pergi, 51% mestilah dipegang oleh rakyat Malaysia atau syarikat nasional. Okey. Ini adalah dasar yang kita lakukan. Tetapi ketika kita nak menggalakkan dalam bidang IT, ICT dan sebagainya, dalam menggalakkan pelabur asing datang, kita memberi kelonggaran kepada syarikat-syarikat yang berstatus MSC, Multimedia Super Corridor, untuk pegang equity 100% orang asing boleh pegang. Boleh faham? Itu untuk penelitian. Okey. Usaha membentuk satu masyarakat perdagangan. Masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumi Putra supaya pada tahun 1990 mereka akan memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% daripada kegiatan dagangan dan perindustrian. Maksudnya target DEB dalam tempoh 20 tahun, iaitu kita lancarkan tahun 1970, tahun 1990 30% daripada equity ataupun kekayaan negara dimiliki oleh kaum Bumi Putra. Tercapai atau tidak? Tercapai atau tidak? Tidak tercapai, ya. Kalau malas macam kamu, macam mana nak tercapai?
tak capai ya, 20% je boleh dicapai. Diburuhkan lagi dengan kemelesetan ekonomi tahun 1998. Okey, waktu tu usaha memajukan negeri dan kawasan yang mundur melalui program pembangunan wilayah. Jadi, memajukan negeri dan kawasan-kawasan yang mundur melalui projek pembangunan wilayah. Okey. Jadi, waktu inilah banyak kawasan-kawasan, tanah-tanah dibiarkan dibuka, dikenali sebagai peneroka feodal. Okey, beratus ekar, berpuluh ekar diberikan untuk mereka. Okey, kerajaan bagi subsidi dan sebagainya. Banyak perkara yang dibuat untuk memajukan, dan hari ini Felda, apa ceritanya? Ramai yang sudah jadi jutawan pun sudah ada yang jadi jutawan, tapi masalah sosial pun banyak kat situ juga. Okey. Sungguh pun DEB, tempoh DEB tamat pada tahun 1990. Mengikut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, usaha mencapai matlamatnya akan diteruskan dalam rancangan pembangunan jangka panjang Malaysia yang kedua, iaitu bermula tahun 1991 hingga tahun 2020. Maksudnya tahun 90 DEB tamat, tetapi usaha diteruskan. Kita panggil rancangan pembangunan jangka panjang yang kedua. Jangka panjang yang pertama ialah DEB. Boleh faham? Yang ni yang kedua sampai tahun 2020. Jadi kita berada hari ini dalam rancangan jangka panjang Malaysia yang kedua. Okey, ada sebarang soalan para pelajar? Okey, kita masuk ke topik yang seterusnya. Okey. Okey, kita teruskan dengan dasar luar. Okey. Hari ini kita akan masuk, kita masih berada dalam semester 3, tingkatan 6, Sejarah Malaysia, tema keempat, pengisian kemerdekaan. Di bawah pembinaan negara bangsa, 4.22, menganalisis usaha-usaha ke arah pembangunan ekonomi. Jadi cikgu dah terangkan tadi bagaimana keadaan demografi waktu tu, bagaimana keadaan kemiskinan waktu tu, bagaimana keadaan equity atau pemilikan kekayaan negara dan sebagainya. Dan kita sedang melihat usaha-usaha ke arah pembangunan ekonomi. Jadi dalam tu kita masuk yang ketiga, 4.22, yang ketiga iaitu dasar pembangunan nasional. Sebab cikgu bagi tahu tadi, selepas DEB tamat tahun 1990, usaha diteruskan melalui dasar pembangunan nasional ataupun rancangan jangka panjang Malaysia yang kedua mulai tahun 1991 hinggalah tahun 2020. Betul? Dalam keadaan tersebut, dalam dasar pembangunan nasional tersebut, DPN, kita ada dua untuk sukatan kamu. Sebenarnya dasar tu ada banyak, tetapi untuk sukatan kamu hanya kamu perlu tahu dua perkara, iaitu dasar perindustrian negara dan dasar pertanian negara. Sebab pertanian adalah perniagaan. Hari ini boleh dikatakan para petani meraih gaji yang lebih lumayan berbanding dengan golongan profesional. Ada je 4 ekar ladang getah dah cukup dah. Okey? Boleh faham? Okey, kita masuk ke dasar perindustrian negara. Tolong ambil perhatian. Okey, dasar perindustrian negara adalah sebahagian daripada dasar pembangunan nasional yang termaktub dalam rancangan pembangunan jangka panjang Malaysia yang kedua selepas tamatnya DEB mulai tahun 1990. Jadi dasar perindustrian negara
tujuan atau objektifnya, apa yang hendak dicapai, iaitu menjadikan sektor perkilangan sebagai pertumbuhan perindustrian negara dan ekonomi keseluruhannya. Maksudnya kita nak jadikan sektor perkilangan, matlamat kita, sektor perkilangan merupakan penyumbang utama kepada ekonomi negara. Sebab perkilangan ini menyediakan banyak peluang pekerjaan, okey, dan boleh membawa kepada penggunaan sumber-sumber asli negara secara optimum atau sepenuhnya menggalakkan penggunaan sumber-sumber asli negara. Kita tak perlu lagi menjual sumber asli, malah kita boleh menggunakan untuk kemajuan domestik dalam negara. Kalau kita melombong biji timah, hantar biji timah pergi ke London ke negara-negara lain, memberi peluang pekerjaan di negara mereka untuk rakyat mereka dan bukannya untuk rakyat Malaysia. Jadi kita ada sumber asli, kenapa kita perlu? Perlu apa? Menjual. Kita boleh menghasilkan barang tersebut dengan sumber asli kita sendiri. Okey, seterusnya, meninggikan tahap penyelidikan. Okey, dalam dasar perindustrian negara, industri itu perlu terus berkembang mengikut peredaran zaman. Kalau dahulu kilang-kilang kamu nampak keluar asap dan sebagainya, betul? Ada yang pergi kilang pakai selipar dan sebagainya. Hari ini punya kilang tak ada yang asap-asap dan sebagainya, dah kurang, betul? Dan kelayakan minimum kalau kamu pergi ke taman berteknologi tinggi seperti di Kulim High Tech dan sebagainya, kalau kamu kata kelulusan apa? SPM, bolehlah sapu sampah ataupun jadi office boy. Kalau nak jadi kelayakan minimum yang kamu perlukan pun sudah ke tahap diploma untuk setengah kilang. Boleh faham? Jadi, meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan R&D. Apa itu R&D dalam bahasa Inggeris? Research and Development. Dalam bahasa Melayunya, penyelidikan dan pembangunan. Okey, teknologi tempatan sebagai asas bagi Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian. Jadi, kalau nak jadi negara perindustrian, kita perlu maju dalam R&D. R&D kita mampu menghasilkan barang-barang yang lebih berkualiti, barang-barang yang lebih berinovatif dan barang-barang baru. Semua ini hanya akan terhasil sekiranya kita menjalankan penyelidikan dan pembangunan. Kalau tak, memang tak boleh. Takkan ada kemajuan dalam perindustrian. Sebab tu dasar perindustrian negara memberi tumpuan ataupun keutamaan kepada R&D, penyelidikan dan pembangunan. Jadi matlamat inilah matlamat dasar pembangunan, dasar perindustrian negara. Seterusnya, kenapa perlu dasar perindustrian negara? Kenapa perlu? Sebabnya, kemelesetan ekonomi 1980. Kemelesetan ekonomi era 1980 ini berpunca dengan kejatuhan harga komoditi. Maksudnya harga getah jatuh, harga timah jatuh. Boleh faham? Bila harga getah, harga timah jatuh, pendapatan kita pun akan jatuh. Kenapa boleh jatuh? Bila Amerika Syarikat, Jepun dan sebagainya negara-negara maju kurang membeli barang. Jadi, waktu ni Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad, merasakan kalau kita tak mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan terus bergantung kepada sektor komoditi sahaja, esok kalau jatuh, rakyat akan sengsara. Jadi, kita perlu ada variety dalam ekonomi. Kalau jatuh harga getah atau biji timah pun kita tak terjejas teruk sangat sebab
industri lain boleh tolong seperti pelancongan, perindustrian dan sebagainya. Boleh faham? Kita tak boleh bergantung pada satu komoditi sahaja. Kelemahan sektor perindustrian. Okey, perlu dasar perindustrian sebab waktu ni kita memang ada kilang tetapi dalam keadaan yang tidak begitu baik. Jadi banyak kelemahan wujud dalam sektor perindustrian yang memaksa kerajaan mengemukakan satu dasar khusus yang berkaitan dengan dasar perindustrian negara. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Seterusnya, menyahut cabaran DEB. Sekali lagi, dasar perindustrian negara menyahut cabaran DEB iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Memberi peluang pekerjaan dan tenaga mahir. Ada 20-30 buah universiti tapi tak ada tempat mereka nak bekerja pun tak boleh, betul? Kalau tahun 80-an kamu habis sahaja ijazah, kamu tak sempat jejak kaki ke luar Menara Gading tu, orang dah tarik kamu masuk ke kerja. Sebabnya waktu tu ekonomi sedang membangun tetapi tenaga mahir sangat kurang sebab institusi-institusi pengajian tinggi waktu tu tak banyak. Boleh faham? Hari ini tenaga mahir berlambak di pasaran. Okey, sebab kita ada banyak institusi-institusi yang menghasilkan tenaga mahir. Pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dasar perindustrian negara boleh membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Seperti yang cikgu bagi tahu, kita tak boleh bergantung kepada satu punca pendapatan sahaja. Kita perlu mempelbagaikan punca pendapatan. Yang keenam, pertumbuhan industri kecil dan sederhana. Kita panggil IKS, industri kecil dan sederhana. Okey, sebelum nak buat kilang-kilang besar, IKS diberi perhatian dan keutamaan dan juga diberi tumpuan oleh kerajaan untuk menggalakkan perindustri-industri ini muncul dan kemudiannya berkembang menjadi industri yang lebih besar. Ke arah modernisasi, kilang-kilang pun perlu melakukan pemodelan mengikut peredaran zaman. Masalah kita hari ini apa dia? Kilang banyak tapi tak ada pekerja. Betul? Kita terpaksa import daripada Bangla, Indon dan juga Myanmar, Vietnam untuk bekerja di kilang-kilang di Malaysia. Kenapa boleh jadi macam tu? Rakyat Malaysia tak nak bekerja. Dapat gaji lepas tu hilang. Habis gaji cari kerja baru. Betul? Kamu tengok kawan-kawan kamu yang pergi kerja KL, Penang, Singapura. Sekejap 2 bulan kat situ, 2 bulan kat 3 bulan kat kampung, betul? Dah habis gaji pergi cari kerja baru, kerja, dah dapat gaji balik. Betul? Ada. Itu yang berlaku. Tak, sebenarnya kita lebih rakyat Malaysia hari ini sudah boleh dikatakan ada kemahiran dan kita tak buat kerja-kerja di bahagian yang kurang mahir ataupun buruh kasar. Okey. So kita demand gaji yang lebih tinggi. Okey, dan buruh-buruh asing ni sanggup bekerja pada kadar gaji yang lebih rendah. Seterusnya, penyumbang utama ke arah modernisasi. Penyumbang utama sektor ekonomi masa hadapan. Dasar perindustrian negara, dia sudah ada satu matlamat, iaitu di masa akan datang sektor industri akan menjadi penyumbang utama. Boleh faham? Okey, hari ini ataupun pada satu ketika kita bergantung kepada getah dan biji timah. Hari ini tak.
kita berjaya melepaskan diri kita daripada getah dan biji timah. Malah lombong biji timah pun semuanya dah ditutup, betul? Hanya satu dua saja yang berfungsi, salah satunya raman hidrolik ke Pangkalan Hulu Perak. Okey, dasar perindustrian negara juga perlu untuk mendapat persaingan antarabangsa, sebab barang-barang daripada industri kita perlu mencapai satu tahap atau satu kualiti yang boleh menebus pasaran dunia. Kalau kamu tengok barang-barang elektrik satu ketika dahulu, kebanyakannya walaupun daripada Sony ke Samsung ke Sharp ke, semuanya pergi ke luar negara, made in Malaysia. Malaysia itu ejaan Malaysia. Made in Malaysia. Hari ini kebanyakannya made in China, betul? Kamu ambil handphone dan sebagainya, kebanyakan made in China. Sebab mereka ada bekalan buruh yang lebih murah, kos dapat dikurangkan. So kita telah beralih kepada industri sektor perkhidmatan, sebab nak jadi sebuah negara maju, sektor perkhidmatan memainkan peranan yang lebih penting. Rantaian huluan dan hiliran industri. Apa maksud dia? Dasar perindustrian ini, okey, menggandingkan ataupun menyatukan satu rangkaian dalam industri, sektor premier dengan sekunder, semua ni dapat dikombinasikan untuk mencapai kecekapan ekonomi. Pertumbuhan bandar-bandar baru. Bila industri ini muncul, muncullah bandar-bandar. Bandar baru Lenggong. Ketawa pun. Okey, contohnya Seberang Perai, Shah Alam, okey, Mak Mandin, lagi mana? Semua kawasan-kawasan perindustrian dahulu yang telah hari ini sudah muncul sebagai bandar yang lebih besar, maju. Jadi sebab kilang-kilang ni ditumpukan dari satu tempat, pekerja-pekerjanya perlu duduk di satu kawasan, betul? Rumah-rumah dibina dan mereka ada gaji, mesti nak shopping, mesti wujud kawasan-kawasan komersial dan sebagainya. Semua ni mewujudkan satu keadaan yang baru, demografi yang baru, iaitu telah merangsang pertumbuhan bandar-bandar baru. Dan akhir sekali ke arah negara maju. Dasar perindustrian negara yang baik, dan kalau dapat dikecapi, dapat dicapai matlamatnya, Malaysia akan muncul sebagai sebuah negara maju. Sebab sekarang ni ke arah negara maju menjelang tahun 2020. Ada sebarang soalan para pelajar? Tak. Okey, kita teruskan. Dasar perindustrian negara. Okey, kelemahan sektor industri tahun 70-an dan 80-an. Okey. Yang pertama, kenapa perlukan dasar perindustrian negara? Sebabnya wujud kelemahan dalam sektor perindustrian tahun 70-an dan 80-an. Jadi dasar perindustrian negara ini diharap dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang wujud. Jadi bila nak buat dasar, kamu dalam dasar-dasar tersebut, kita akan pastikan kelemahan-kelemahan ini dapat diatasi. So, untuk mengatasi kelemahan tersebut, kita perlu kenal pasti kelemahan terlebih dahulu, betul? Betul atau tidak? Bukannya macam kamu lemah dalam mata pelajaran sejarah. Tapi kenapa ditanya kenapa tak dapat markah tinggi? Tak cukup masa soalan susah Padahal kelemahan sampai last-last.
kamu tak kenal pasti, semester 1 pun jatuh, semester 2 pun jatuh, semester 3 pun jatuh. Kalau kamu dapat mengenal pasti kelemahan, daripada menyalahkan orang lain, kamu kenal pasti kelemahan sendiri, dan tentu kita boleh mengatasi dan boleh sampai ke menara ganding. Tetapi masalahnya, kamu salahkan sekolah, kamu salahkan cikgu, kamu salahkan waktu, time raya, kamu salahkan kenduri di kampung, semuanya kamu salahkan. Okey. Pertumbuhan sektor ekspor kurang memuaskan. Kelemahan pertama, sektor ekspor kurang memuaskan. Maksudnya, barang-barang kita yang kita hantar ke luar negara ini taklah banyak. Yang kedua, ekspor yang wujud waktu itu terlalu bergantung kepada industri elektrik, elektronik dan tekstil saja. Apa tu tekstil? Kain. Memang benar, waktu tu memang Sony ke Sharp ke lagi apa Panasonic, banyak kilang-kilang elektronik dan kita buat komponen-komponen elektronik. Okey, jadi waktu perindustrian kita tahun 70-an, 80-an fokusnya kepada yang ni. Padahal ada banyak lagi barang-barang yang kita boleh hasilkan. Jadi dasar perindustrian negara, dia fikir kalau bergantung kepada yang ni saja pun tak boleh. Hari ini China sudah mendahului kita, dapat menghasilkan barang elektrik dengan lebih murah, betul? Jadi kita perlu mempelbagaikan sektor perindustrian juga. Okey, barangan makanan, semua tu sektor perindustrian juga. Mutu keluaran tidak dapat bersaing dengan keluaran luar negeri. Dari segi kualiti pun taklah bagus sangat berbanding dengan barang-barang daripada luar. Jadi dasar perindustrian negara diharap dapat mengatasi masalah ini supaya barang-barang kita dapat bersaing dengan keluaran luar negeri. Tidak ada rantaian antara sektor industri dengan sektor lain. Sebab tu hulu dan hilir. Kita perlu gabungkan sektor industri dengan industri lain. Bahagian pengeluaran premier dengan sektor penghasilan, dengan sektor perkhidmatan. Perlu ada kombinasi supaya barang itu dapat dipasarkan dengan berjaya. Industri-industri yang ditubuhkan kurang mempunyai nilai tambah, value added. Macam kamu, apa yang ada dalam sukatan itu saja yang kamu baca. Tanya di luar daripada sukatan, blur. Itu maksudnya tak ada nilai tambah. Boleh faham? Tapi kamu tak macam tu. Semua benda yang berkaitan dengan masalah sosial kamu lebih added value-nya melalui Facebook, betul? Seterusnya, perindustrian, masih lagi dasar perindustrian negara. Kita dah kenal pasti masalah, kita dah kenal pasti matlamat, betul? Masalah kita dah tahu, matlamat kita dah tahu. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah tersebut dan mencapai matlamat? Iaitu kita perlukan strategi. Strategi diperlukan untuk mencapai objektif atau matlamat tersebut agar masalah-masalah atau kelemahan-kelemahan yang wujud dapat disingkirkan ataupun dapat diatasi. Jadi, strategik yang pertama, dasar perindustrian yang berpandangan keluar bagi mengelakkan kadar pertumbuhan perindustrian yang tinggi. Apa maksud dia? Maksudnya, kamu kena keluar daripada skop nak jual barang kat area-area kamu, negeri, Malaysia dan sebagainya. Kamu kena mencari pasaran untuk menghantar, mengeksport barang agar pertumbuhan perindustrian ini dapat ditingkatkan. Katakan kamu jual dalam Malaysia sebulan 10,000, itu je boleh pergi, betul?
Maksimum, optimum dah capai. Tak boleh jual dah. Sebulan 10,000. Kamu tapi kemampuan untuk menghasilkan barang 50,000. Jadi boleh capai pertumbuhan atau tidak? Kemampuan menghasilkan barang 50,000 tapi pasaran yang ada hanya 10,000. Jadi kamu kena keluar mencari pasaran baru kat luar. Jadi memajukan secara intensif industri berasaskan sumber untuk ekspor untuk mempelbagaikan industri. Jadi industri-industri yang bakal ditubuhkan dalam selepas dasar perindustrian negara ialah kenal pasti barang apa kat luar negara luar ni laku, barang apa yang masyarakat dunia ni pakai. Kita menghasilkan barang tersebut supaya boleh diekspor. Seterusnya, memajukan industri berat terpilih untuk menyokong industri ekspor. Industri berat contohnya industri perkapalan, industri besi keluli, industri menghasilkan kenderaan, automobil. Semua ini adalah industri-industri berat. Dan industri berat ini boleh menyokong industri ekspor. Okey. Memaju dan menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yang bersepadu. Memaju, kamu majukan dan menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yang bersepadu. Yang ini mungkin ada kaitan dengan perkembangan Information and Communication Technology ataupun ICT. Membangunkan teknologi dan tenaga rakyat. Jadi inilah strategik yang akan diamalkan dalam dasar perindustrian negara untuk mencapai berpandangan luar, memajukan industri berasaskan ekspor, industri berat, menggunakan perkhidmatan maklumat dan membangunkan teknologi dan tenaga rakyat untuk mencapai dasar perindustrian negara. Strategik perindustrian di bawah dasar pembangunan nasional ataupun rancangan jangka panjang Malaysia yang kedua, iaitu sebab sukatan kamu sampai tahun 2000 saja, faham? Jangan pergi buat yang lain-lain pula 2011, 12 semua. Okey, iaitu mempelbagaikan industri tempatan. Yang kedua, rantaian antara sektor. Menguap lagi. Yang ketiga, kurangkan penggantungan kepada tekstil, elektronik dan elektrik. Kita kurangkan penggantungan kepada industri ini. Keempat, sumber-sumber pertumbuhan baru. Kelima, mempelbagaikan keluaran dan pasaran sektor pembuatan. Mempelbagaikan keluaran dan pasaran sektor pembuatan. Okey. Keenam, meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Ketujuh, pembangunan teknologi. Kelapan, kemudahan infrastruktur. Kesembilan, value added atau tambah nilai. Yang ke-10, galakan IKS. IKS ialah industri kecil dan sederhana. Ke-11, menyelerakkan tapak. Maksudnya tak fokus pada satu-satu tempat. Tiba-tiba akan ada IKS kat situ, kawasan industri di situ. Okey, supaya lebih ramai berpeluang melibatkan diri dalam sektor perindustrian. Menyusun semula sektor-sektor pembuatan. Tembusi pasaran baru yang ke-13. Yang ke-14, pemasaran yang agresif. Okey, itulah strategik. Ada 14 strategik yang akan digunakan untuk mencapai dasar strategik perindustrian, iaitu mempelbagaikan industri tempatan, rantaian antara sektor, kurangkan pergantungan kepada tekstil, elektronik dan elektrik, sumber-sumber pertumbuhan baru, mempelbagaikan keluaran dan pasaran sektor pembuatan. Seterusnya,
meningkatkan kemahiran tenaga kerja, pembangunan teknologi, kemudahan infrastruktur, value added atau tambah nilai, galakan IKS. Kalau kamu tak dapat hafal semua pun, hafal 7 pun dah cukup. Menyelerakan tapak, menyusun semula sektor-sektor pembuatan, tembusi pasaran baru, pemasaran yang agresif. Ada sebarang soalan para pelajar sebelum kita tamatkan dasar perindustrian negara? Ada sebarang soalan? Okey, dalam video hari ini kita telah habiskan dasar ekonomi baru DEB dan dasar perindustrian negara. Kelas yang akan datang kita kena masuk dasar pertanian negara. Lepas tu dasar pembangunan luar bandar. Maksudnya kita akan habiskan yang ni. Bahasa kebangsaan, kebudayaan, pendidikan semuanya kita habiskan dalam kelas yang satu lagi. Okey, sebab waktu ni untuk subjek ni agak panjang, 8 waktu diperuntukkan oleh kementerian dan diharap para pelajar dapat menghafal, memahami. Okey. Dan video ni kalau kamu tonton 2-3 kali mungkin akan lebih jelas. Okey.